Hai semua murid-murid. Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ini bersama cikgu lagi kita akan belajar pendidikan seni visual tahun 6 dalam bidang membentuk dan membuat binaan unit 2 iaitu diorama. Okey. Jadi murid-murid boleh bersedia dengan buka buku teks muka surat 47. Baik, semua murid-murid apa khabar? Sihat tak? Okey, so kita akan belajar, fokus kita hari ini adalah berkenaan dengan bahasa seni visual dalam diorama. Dan kita juga akan menghasilkan satu diorama. Tapi kita tak akan siapkan dalam minggu ni lah. Kita akan ambil masa 3 minggu untuk selesaikan. Okey, jom. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, sama-samalah kita tarah tangan untuk baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah. Jadi kita boleh mula belajar tentang diorama, iaitu bahasa seni visual yang ada dalam diorama pada hari ini. Okey, sebelum tu murid-murid semua boleh tonton dulu video yang cikgu sediakan ni, okey? Video pendek sahaja. Cuba murid-murid perhatikan apa yang murid-murid nampak dalam video tersebut. Murid-murid nampak apa? Nampak ada ikan. Lagi ada apa? Ada terumbu karang. Ada rumpai laut. Ada air. Ada mana? Tapak Sulaiman ada ke? Tapi dalam video ni menunjukkan banyak hidupan-hidupan laut yang ada di dasar lautan. Dan cantik-cantik tak semua? Cantik sebab dia pelbagai warna. Okay. So, apa kaitan dengan yang kita nak belajar hari ni? Okey, jadi hari ni kita nak belajar diorama. So, tema untuk kita penghasilan diorama cikgu punya sendiri adalah cikgu buat tema hidupan laut. Tapi untuk murid-murid, cikgu galakkan kamu semua menggunakan tema bebas. Cikgu tak kisah kamu nak menghasilkan diorama tu menggunakan tema apa pun boleh. Contohnya tema tumbuh-tumbuhan ke apa ke. Okey. So jom kita tengok dengan lebih lanjut lagi. So murid-murid kena tahu apa itu diorama, apa yang dimaksudkan diorama ni terlebih dahulu. Jom kita tengok. Baik, diorama adalah sejenis binaan 3 dimensi ataupun 3D yang mengandungi pelbagai objek. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi situasi tersebut hendaklah diletakkan di dalam satu kotak ataupun bekas yang ditebuk 1 hingga 3 permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan ataupun sisi. Okay? So, maksudnya diorama ni dia dalam satu kotak ataupun bekas yang dia 3D, 3 dimensi. Kita boleh sentuh, dia ada bentuk rupa dan dia mempunyai pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Okey, sebagai contoh, tadi kita tengok gambar aquarium kan. Ada ikan apa semua. So, kita nak menghasilkan diorama tu seolah-olah gambaran aquarium yang sebenar. Itu adalah diorama. Baiklah. Okey, so sekarang kita tengok pula contoh-contoh diorama. Mengikut tema. Okey, yang pertama diorama tema hidupan laut.
So, apa bahasa seni visual yang ada dalam diorama Hidupan Laut ni? Jadinya, macam kita tahu, bahasa seni visual terbahagi kepada dua. Iaitu ada unsur seni dan ada juga prinsip apa? Prinsip rekaan. Okey, so kita tengok apa unsur seni yang ada di dalam diorama yang pertama ni. Okey, tengok ada pelbagai rupa. Rupa organik ada, rupa geometri ada tak? Tapi kebanyakannya adalah rupa organik. Rupa organik macam rumpai laut, bentuk penyu dan sebagainya kan. Lepas tu pula ada apa lagi? Ada warna, ada apa lagi? Garisan. Ada pelbagai jenis garisan. Terutamanya kalau kita nampak tak belakang ni, dia nak menghasilkan macam ombak-ombak tu. So, itu adalah garisan apa? Garisan beralun. Ya, pandai. Jadi, apa lagi ada? Ruang. Ruang, dia letakkan apa? Dia punya susunan model-model dalam diorama Hidupan Laut ni. Lepas tu warna dan tona. Nampak tak tona warna yang digunakan? So banyaklah unsur seni yang dalam ni. Prinsip rekaan pula harmoni. Harmoni tak? Apa tu diorama ni? Harmoni sebabnya penggunaan warna yang digunakannya warna sejuk. Lepas tu adanya irama dan pergerakan. Nampak tak kat belakang ni? Dia nak menunjukkan macam seolah-olah air sedang bergerak. Sebab ini kan hidupan laut, so dalam air. Kepelbagaian model, okey. Kesatuan iaitu di bawah satu tema hidupan laut. Okey, yang kedua pula kita tengok diorama taman. Diorama taman ni pun sama juga. Adanya rupa, rupa geometri ada, pagar ni, rupa organik, bunga-bunga. Okey, ruang, nampak ni ruang belakang, ruang harapan yang digunakannya dengan baik. Warna dan tona. Okey, lepas tu pula prinsip rekaan. Prinsip rekaannya ada apa? Harmoni. Okey, sebab penggunaan warna hijau, warna sejuk. Lepas tu adanya apa kita panggil? Dia nak menunjukkan irama dan pergerakan kincir angin kan kat belakang ni. Nampak tak dia buat macam tu? Latar belakang dia. Lepas tu ada kepelbagaian. Macam-macam jenis bunga kat sini. Kesatuan di bawah satu tema yang sama iaitu taman. So ada juga kontra dekat sini kan. Ni warna hijau. Lepas tu bunga ni warna orange. So dia nampak macam timbul kat situ. Yang terakhir adalah diorama zoo. Bertemakan haiwan. Sama juga. Apakah bahasa seni visual yang ada dalam diorama ni? Jom kita tengok. Pertama nampak tak? Rupa geometri, rupa organik yang ada. Lepas tu bentuk. Terutamanya model-model ni lah sebab digunakan model 3D. Kita boleh sentuh dia. Dia ada 3 dimensi. Isi padu, ruang. Dia ada tu. Lepas tu dia ada juga warna dan tona. Nampak tak background ni? Dia buat biru laut, biru langit. Biru langit. Lepas tu pula prinsip rekaannya adanya imbangan, adanya gerakan dan juga irama, adanya kepelbagaian, ada juga kesatuan, okey, dan sebagainya. Jadi, bagaimanakah untuk menghasilkan diorama ni? Macam mana kita nak hasilkan sebuah diorama? Okey, so ada beberapa langkah. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang sesuai mengikut kreativiti. Sebagai contohnya, perlulah sediakan kotak dan sebagainya. Akan ada nanti cikgu terangkan. Yang kedua, berdasarkan tema. Okey, untuk tema kamu, cikgu tak khususkan apa-apa. Cikgu akan bagi tema bebas. So, terpulang kamu nak hasilkan diorama bertemakan hidupan laut ke, ataupun bertemakan tumbuh-tumbuhan, taman dan sebagainya, cikgu tak kisah. So, tema bebas. Hasilkan latar belakang diorama menggunakan teknik cartan. Okey, cikgu nak latar belakang diorama tu
guna teknik catatan. Sebab kita nak gabungkan teknik dekat dalam penghasilan diorama ni. Yang ketiga, bina model yang sesuai untuk diletakkan dalam kotak diorama. Katakanlah kamu nak buat diorama macam hidupan laut. So, ikan tu adalah model. Kamu lipat buat origami ikan ke ataupun print, lepas tu tampal dekat atas styrofoam, lepas tu cucuk dekat kotak ke, ikut kreativiti. Yang keempat, hiaskan diorama dengan menggantungkan atau mendirikan model-model mengikut kreativiti macam cikgu cakap. Tapi untuk hari ini, kita akan fokuskan kepada dua ini sahaja dulu langkah dia. Langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Okey, ini adalah langkah yang pertama, sediakan alat dan bahan. Okey, seperti kita dapat lihat dalam ni, bahan yang pertama kotak mesti ada. Tak kisah kecil ke besar, cikgu gunakan kotak lebih kurang saiz separuh A3. A4 lah kan? Tak, cikgu rasa kotak cikgu ni saiz A3. Tapi kecil sikit daripada A3. Lepas tu kertas lukisan. Sebab kertas lukisan ni kita akan menghasilkan teknik catatan dekat atas dia. And then kita akan tampal dekat kotak ni untuk dijadikan sebagai background. Lepas tu berus sebab nak warna, nak buat catatan, palette dan juga warna air ataupun warna poster. Okay, baik. So, ini adalah video penghasilan latar belakang diorama menggunakan teknik catatan. So, tengok dulu. Nampak tak? Tengok macam mana cikgu buat teknik catatan. Okey, sebagaimana kita tahu teknik catatan ni ada beberapa. Ada teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering. Okey, yang pertama tadi cikgu letak air dulu. Cikgu letak air dekat atas kertas lukisan ni. Lepas tu baru cikgu letak warna. Itu adalah teknik basah atas basah. Warna tu yang akan tersebar di atas kertas lukisan ni. Lepas tu dah dekat akhir-akhir tu, bila dah mula kering kertas lukisan tu, cikgu letakkan warna yang kering juga. So, itu adalah kering atas kering. Macam tu. Dia gunakan gabung-gabung teknik catatan ni. Teknik catatan. Okay. Untuk yang ketiga ni pula. Ini ikut kreativiti. So, cikgu bukan sahaja gunakan teknik catatan. Malah cikgu juga gabungkan catatan ni tadi dengan teknik renjisan ataupun percikan. Mengikut kreativiti masing-masing. Okay, boleh tengok. Lepas tak cikgu ambil warna putih, lepas tu cikgu renjis-renjis je dekat atas ni. Atas permukaan kertas tadi. So, itu adalah hasil renjisan dan juga percikan yang cikgu buat di atas kertas lukisan yang akan kita jadikan sebagai apa? Sebagai background diorama. Okay, langkah yang keempat ni cikgu gunting dan tampalkan catatan tadi tu ke dalam kotak untuk dijadikan sebagai latar belakang. Okey, so cikgu nak pastikan kamu ukur dulu saiz kotak tu. Lepas tu barulah tampal kertas tadi tu kat dalam kotak. Baru dia akan kemas. Lepas tu kalau boleh tepi-tepi ni pun pastikan bertampal lah supaya kelihatan kemas. So, ikut kreativiti. Ini adalah hasil diorama fasa pertama. Di mana fasa pertama ni kita akan hasilkan latar belakang sahaja dulu. Ni. Ini adalah teknik catatan dengan gabungan teknik renjisan juga. Renjisan dan percikan. Ini atas kertas lukisan. Ini setelah yang belah kanan ni adalah gambar setelah ditampal ke dalam kotak untuk menjadikan diorama.
Okey, so itu sahaja untuk sesi pembelajaran kali ini. So dalam penghasilan karya ni, tak kisah karya apa pun, terutamanya karya diorama ni, murid-murid kena sabar, tekun dan juga bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu tugasan tu. Sebabnya kalau apa sahaja aktiviti yang kita nak buat memang perlukan kesabaran yang tinggi, terutamanya dalam aktiviti berkaitan dengan pendidikan seni. Yang penting apa? Yang penting kamu enjoy je buat. Kalau enjoy kan, semua benda jadi seronok. Lepas tu penggunaan bahan juga boleh mengikut kreativiti masing-masing. Okey. So dalam seni ni kita kena banyak mengeksplorasi bahan-bahan, media dan sebagainya. Untuk kita dapatkan pengalaman visual tu. Contohnya menggunakan bahan kita semula dalam penghasilan diorama. Ada tak kita guna bahan kita semula? Ada, iaitu kita guna kotak. Itu kita menggunakan bahan kita semula. Dan murid-murid yang belum siap untuk penghasilan drama fasa pertama ni, iaitu menghasilkan latar belakang je, tak banyak pun. Hasilkan latar belakang je. Boleh teruskan dan snap gambar tu bersama dengan hasil karya dan hantar kepada cikgu. Cikgu harap kamu semua bertanggungjawab untuk hantar kerja masing-masing kepada cikgu. Okey? Itu sahaja. Sebagai tugasan, kalau tak ada buku pendidikan seni visual, buku tulis, buat buku baru. Kalau tak ada buku kosong juga, tak apa, jangan risau. Ambil sahaja kertas A4. Lepas tu, senaraikan 4 bahasa seni visual yang ada pada diorama. Okey, dan yang kedua, mengaplikasikan sekurang-kurangnya 3 bahasa seni visual dalam penghasilan diorama dengan menggabungkan teknik model dan juga cartan. Okey. Jadi ingat balik, bahasa seni ni apa? Bahasa seni ni ada unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey, so kalau kamu dah ada warna, lepas tu kamu hasilkan diorama tu, kamu buat macam garisan-garisan, lepas tu adanya penggunaan warna harmoni, itu dah ada 3 dah bahasa seni visual. So sangat mudah. Okey. Cikgu harap semua dapat buat dengan terbaik. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sesi pembelajaran kali ini. Kita akan sambung pada 2 minggu lagi. Bukan 2 minggu lagi. Pada minggu hadapan dan minggu lagi satu untuk penghasilan diorama. Okey. So itu je. Bye. Assalamualaikum. Selamat berkarya semua. Jangan lupa hantar.